Belanjawan yang dikemukakan pada tahun ini luar biasa, dipuji dan dikritik oleh pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Dan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong mengambil perhatian khas terhadap bajet pada tahun ini. Kita Malaysia menjalankan pemerintahan Raja Berperlembagaan yang telah dipersetujui bersama dalam rundingan untuk mencapai kemerdekaan dan ianya dipakai sehingga sekarang ini dan membuktikan bahawa konsep demokrasi Raja Berperlembagaan membawa keamanan, keharmonian antara masyarakat dalam negara ini. Tak kiralah mereka apa parti sekalipun, pandangan ideologi sekalipun, bila disebut Raja Berperlembagaan, mereka akan hormati. Sama ada mereka itu suku kaum daripada Sabah dan Sarawak, atau di Semenanjung, kaum-kaum utama Melayu, Cina dan India, menerima konsep Raja Berperlembagaan. Di antara parti-parti politik mereka bertelingkah, tetapi bila datang kepada payung negara, Raja-Raja Melayu khasnya, dia menjadi penyelesaian yang baik. Pernah satu ketika dulu, nama Islam nak dibuang daripada parti politik dan badan-badan NGO. Berlaku perdebatan hebat di antara parti-parti politik dan NGO. Pandangan kerajaan didengar. Raja-Raja Melayu pun sudi menerima menghadap wakil-wakil daripada parti pembangkang. Maka akhirnya keharmonian dapat dicapai. Dan penghormatan itu sehinggalah perbelanjaan istana dan sebagainya kita letak dalam tanggungan. Tak boleh dibahas. Tanda penghormatan kepada payung negara. Sebarang pertelingkahan ahli-ahli politik jangan mengheret institusi raja-raja kerana ianya berbahaya kepada generasi pada masa yang akan datang. Kita melihat Thailand misalnya, raja itu ialah seperti wakil dewa dijelmakan di muka bumi. Cara mereka menghadap begitu tertib dan begitu merendah diri. Tetapi akhirnya berlaku di sana kumpulan rakyat baju merah dan baju kuning. Dikatakan yang ini pro kepada Perdana Menteri, yang ini pro kepada istana. Akhirnya sekarang baju merah dan baju kuning pun sudah tidak muncul. Muncul yang tidak pakai baju apa-apa. Bukan berbogel maksudnya. Para pelajar turun ke jalan raya mengangkat 3 jari. Iaitu mereka menuntut Perdana Menteri sekarang berhenti. Mereka menuntut pilihan raya semula. Mereka menuntut kuasa raja dikurangkan. Ini para pelajar yang turun sekarang di Bangkok dan di bandar-bandar besar yang lain. Pihak kerajaan mengenakan perintah berkurung. Mereka tak peduli itu semua. Mereka langgar perintah berkurung puluhan ribu dan tidak tahu apa kesudahan lagi berlaku di Thailand. Kita tidak mau Malaysia, negara tercinta ini, mengikut jejak langkah itu. Kita menghormati kedudukan Raja-Raja Melayu, Raja Berperlembagaan, payung negara. Oleh itu, jangan siapa mengheret institusi yang mulia ini ke kancah politik. Kaum dan bangsa yang paling setia dengan ketua ialah kaum Gurkha, Nepal. Tetapi mereka akhirnya bangun menolak institusi raja di negara mereka. Dan kita
tidak akan jadi begitu. Oleh itu siapa saja, pembangkang atau kerajaan, NGO atau siapa saja, hendaklah kita bersikap betul-betul biar kita yang bermasalah, tapi jangan mengajak institusi yang lain bersama dalam hal konflik antara eksekutif, antara pemerintah dan pembangkang. Saya juga ingin menyentuh soal bila dihidupkan semula jasa. Sudah tentulah isu perkauman akan dimainkan. Ya, gerakan Sheraton bermula di antaranya bisikan kepada kita, iaitu kita perlu mewujudkan kerajaan Melayu Islam tanpa DAP. Ini dimainkan isu-isu perkauman yang begitu dahsyat menjelang Sheraton. Sekarang dengan adanya peruntukan 80 juta, saya yakin kerja-kerja membina semangat perkauman ini akan diperhebatkan, dan kita yang cuba menghujudkan keharmonian akan terperangkap kalau tersalah urus. Kita lihat apa yang berlaku di Amerika Syarikat, janganlah ia dibawa ke sini. Isu perkauman sehingga orang Black meletakkan "we can breathe". Mereka menjadi hampir huru-hara di seluruh bandar besar. Berlaku ketegangan kaum di negara mereka, yang mereka menjadi champion kepada human right, tetapi tidaklah champion dalam negara mereka sendiri. Oleh itu, peruntukan kepada jasa yang saya yakin ianya akan dibawa kepada mempertahankan pemerintah yang ada melalui isu perkauman, mesti dinyahkan belanjawan ini. Kita tumpukan kepada peruntukan-peruntukan untuk membela rakyat yang lain. Sekarang kita akui bahawa dalam pergolakan di dunia ini, saya hadir dalam satu persidangan di Munich sebagai tugas saya yang terakhir sebagai Menteri Pertahanan sebelum ke Hanoi. Di antaranya dibincangkan soal Barat kehilangan sedang menurun kuasa mereka, restlessness, iaitu pembangunan dunia ini sekarang ini beralih ke timur. Khasnya beralih ke China, Jepun, Korea, dan di sebelah kita di sini. Oleh itu Malaysia khasnya Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Bandar, Kementerian Dalam Negeri hendaklah bersedia untuk menerima perubahan baru ini dan merangka masa depan, terutama di sudut keamanan, supaya rantau khasnya Laut Cina Selatan tidak jadi pertarungan persenjataan. Ini amat penting kerana kawasan ini sekarang menjadi kawasan yang paling utama. Pelabuhan Kelang akan menjadi pelabuhan yang utama, dan walaupun tidak sampai ke tahap Singapura, dia akan menjadi satu laluan yang cukup penting dan singgahan yang cukup penting. Oleh itu, usaha-usaha dalam diplomatik, defense diplomasi mesti dipertingkatkan. FPDA perlu dibincang kedudukan dan peranan mereka. Peranan Indo-Pasifik yang diteraju oleh Amerika mesti kita lihat apakah ia boleh membawa keamanan dan kekecauan di rantau ini. Kehadiran kapal-kapal besar Amerika Syarikat di Laut Cina Selatan, semuanya itu perlu diambil perhatian. Sebab Sabah dan Sarawak betul-betul dia ada permukaan Laut Cina Selatan, dia akan menjadi kawasan pertarungan yang agak hebat pada masa yang akan datang. Dan pertahanan Malaysia, supaya kita memberi peruntukan yang banyak pada masa akan datang, terutama kepada strike, iaitu mereka yang membuat kajian secara teknologi secara mendalam untuk membuat segala bentuk peralatan yang boleh dibuat di Malaysia. Sekarang kita agak ketinggalan, sedangkan Malaysia yang memulakan industri pertahanan ini di rantau ASEAN ini, tapi sekarang kita mula ketinggalan dengan Vietnam dan juga Indonesia. Saya tak nampak peruntukan yang besar kepada strike
diberi oleh kerajaan pada tahun ini. Sedangkan ia amat penting untuk Kementerian Pertahanan merancang pertahanan dan juga alat-alat pertahanan pada masa yang akan datang. Tentang hal ekonomi, memang kita menghadapi masa yang cukup parah. Saya 2 hari yang lalu berada di Temerloh. Saya singgah makan di restoran yang menjual ikan patin. Mereka merungut. Mereka kata sekarang jualan kami amat merosot. Saya tanya kenapa? Orang-orang Kuala Lumpur tidak datang lagi makan di sini kerana soal lockdown dan juga perintah sekatan. Pendapatan mereka jauh merudum. Seorang sahabat kita di Kota Raja kehilangan pekerjaan. Kemudian dengan wang yang sedikit dia memulakan perniagaan menjual makanan. Alhamdulillah pendapatannya sehari, iaitu dengan jualan lah, bukan keuntungan, 1,500. Bila berlaku perintah sekatan sekarang ini tinggal 300 sehari. Adakah mereka ini masuk dalam perangkaan kerajaan? Adakah mereka ini berdaftar atau tidak dengan kerajaan? Oleh itu kerja mesti dipertingkatkan untuk mengetahui keadaan mereka ini yang hilang pekerjaan dan juga membuka perniagaan dengan lockdown ini. Adakah ia sesuai? Seperti di Kedah, kalau ada kes 5 kes, kenapa lockdown kan 1 Kedah? Begitu juga kita tahu Lembah Kelang ini. Di Lembah Kelang Valley mewakili lebih 40% pendapatan negara. Kalau berlanjutan sekatan di sini, maka ekonomi negara pada orang yang melihat bukan secara statistik memang akan melihat gejala-gejala buruk yang berlaku. Sebab itu peruntukan kepada penyakit mental ini ditambah, kerana kita tahu akan banyak orang gila lepas ini. Ada yang gila nak kekal Perdana Menteri, ada yang gila kekal nak kekal jadi timbalan Perdana Menteri, dan macam-macam lagi. Dan mereka ini eloklah dihantar ke hospital mental pada masa yang akan datang. Jadi kita lihat keadaan ini memang soal kemiskinan rakyat sekarang ini begitu nyata sekali. Sebab itu peruntukan kepada rakyat amat perlu, dan moratorium kita setuju. Moratorium ini disetujui supaya ia dilanjutkan sampai ke bulan Jun yang akan datang. Karena mereka memang menghadapi masalah yang besar. Begitulah juga syarikat-syarikat SME di mana mereka tidak mampu membayar gaji para pekerja. Kerajaan adalah terus memberi bantuan kepada pekerja itu sekurang-kurang 1,200 sebulan untuk mereka terus hidup sehinggalah selesai masalah pandemik ini. Kita mengalu-alukan khabaran dalam berita misalnya vaksin telah mula ditemui. 90% dikatakan efektif yang ditemui oleh saintis-saintis daripada Jerman dengan gabungan daripada Amerika Syarikat, dan juga adanya vaksin yang katanya telah teredar di negeri China sekarang ini. Dengan itu kita harap kerajaan Malaysia cepat berkongsi maklumat supaya vaksin itu dapat datang ke Malaysia dengan segera dan rakyat confident untuk hadapi masa depan dengan konflik yang begitu melanda negara kita sekarang ini. Tuan Speaker, kita lihat Pelabuhan Kelang akan menjadi satu pelabuhan utama pada masa yang akan datang, dan lori-lori kontena begitu banyak masuk ke Pelabuhan Kelang. Oleh itu, saya mengharapkan pihak Kementerian Kerja Raya akan membuat kajian menyeluruh soal jenis jalan yang menuju ke Pelabuhan Kelang, khasnya di Parlimen Kota Raja, Kuala Langat, Kelang dan Shah Alam. Sebab jalan-jalan yang dibina di situ barangkali tidak sesuai dengan muatan lori-lori ataupun truk yang begitu besar, menyebabkan ia cepat hancur dengan tanah yang mendap dan sebagainya. Kajian menyeluruh perlu dibuat di kawasan itu supaya sistem jalan ke Pelabuhan Kelang itu dapat diperbaiki. Kita tidak mahu sentiasa ada aduan di peringkat negeri dan di parlimen ini soal kedudukan jalan raya di situ, kerana pembinaannya barangkali tidak mengikut spek yang sesuai
dengan muatan lori dan kontena yang begitu banyak di kawasan itu. Oleh itu, saya mengharapkan bahawa biarlah yang menentukan nak lulus atau tak lulus belanjawan ini ahli-ahli parlimen yang ada di sini, sama ada pihak kerajaan atau pihak pembangkang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kota Raja berucap bukan dari teks, terus secara impromptu begitu saja. Tahniah.